Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Faizal Arifin. Nombor pendaftaran 17-20F1016. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan teori-teori etika dan peradaban. Sekarang kita akan meneruskan penerkaan ke alam teori etika. Di bawah tajuk ini, anda akan memahami teori-teori etika yang berkenaan tingkah laku manusia yang betul atau wajib. Teori-teori etika yang akan diterangkai termasuklah teori teleologikal, teori deontologikal, teori kemoralan sosial dan teori kepribadian mulia. Teori teleologikal pula, teori ini mengatakan bahawa nilai betul atau salah bergantung kepada kesan sesuatu perbuatan. Keputusan yang terakhir bergantung kepada jumlah bandingan perkara-perkara baik atau betul yang dilakukan sama ada secara langsung atau tidak langsung, iaitu perbandingan antara baik dan buruk, betul dan salah. Ini bererti sesuatu tindakan atau perbuatan perlu dilakukan sekiranya ia membawa lebih banyak atau bertujuan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan mengikut peraturan yang berkenaan. Teori teleologikal amat mementingkan hasil akibat sesuatu tindakan daripada dua perspektif, iaitu utilitarianisme dan egoisme. Teori utilitarianisme adalah berkaitan dengan tindakan seseorang yang berasaskan tujuan memaksimumkan kebahagiaan atau kesenarakan majoriti. Individu patut melakukan sesuatu tindakan yang menghasilkan kebaikan maksimum kepada setiap orang atau membawa kebahagiaan maksimum kepada majoriti. Sesuatu perlakuan itu dianggap baik atau benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang diharapkan dapat diperoleh. Contohnya, peperangan dan cara peperangan dianggap wajar jika ia menghasilkan kebahagiaan dan kebaikan melebihi keseseraan dan penderitaan yang dialami dalam situasi tertentu. Situasi tertentu dibenarkan melakukan perkara tidak baik demi mengelakkan berlakunya perkara yang lebih buruk. Contohnya, mendera dengan keras orang yang melakukan kesalahan untuk mengelakkan kekacauan, kerugian, kerosakan, kejahatan atau kecelakaan yang lebih besar. Saya Nurlila Sari binti Zubaharim. Nombor pendaftaran 17-20F1022. Teori egoisme pula. Teori egoisme adalah satu teori yang menyatakan bahawa satu tindakan itu adalah betul jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu buruk jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri. Teori deontologi. Teori ini menolak apa yang diperakui oleh teori teologikal. Menurut teori ini, akibat atau kesan sesuatu perlakuan adalah tidak dititik beratkan. Apa yang lebih penting adalah sifat perlakuan atau ciri-ciri peraturan itu. Sesuatu perlakuan, sama baik atau buruk, benar atau salah adalah berdasarkan prinsip moral dan kewajipan moral yang bernilai intrinsik. Oleh itu, kita perlu memahami kewajipan dan peraturan moral yang sedia ada sebelum kita mula memilih sesuatu tindakan moral yang betul. Perlakuan kita dianggap bermoral jika mengikut kewajipan dan sebaliknya. Teori deontologi boleh dibahagikan kepada dua prinsip utama iaitu prinsip kewajipan dan prinsip eksistensialisme. Prinsip kewajipan. Prinsip kewajipan dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 hingga 1804 yang menegaskan pelaksanaan
tanggungjawab semata-mata kerana pelaksanaan itu merupakan satu tanggungjawab. Tanggungjawab merupakan satu nilai utama menentukan sama ada tindakan itu bermoral ataupun tidak. Ramai ahli kemoralan merumuskan tanggungjawab kemoralan berdasarkan keagamaan, tetapi terdapat tanggungjawab yang tidak berubah mengikut agama atau adat resam, misalnya tidak membunuh, tidak menzina dan atau tidak menipu dalam apa jua keadaan merupakan peraturan universal. Menurut Keynes, sesuatu tindakan yang betul perlu selari dengan kemoralan universal. Maka kita perlu membuat pertimbangan tentang kesan tindakan teori teologikal sebelum kita membuat keputusan. Teori ini tidak mengambil kira sifat semula jadi, kecenderungan dan kesediaan seseorang itu untuk melaksanakan tanggungjawab. Teori ini cuba untuk menguniversalkan semua elemen penting dalam prinsip moralnya sedangkan manusia berbeza-beza. Nama saya Heng Bo Ji. Nombor pendaftaran 17-2018. Prinsip eksistensialisme menegaskan bahawa nilai baik buruk mesti berasaskan pilihan individu secara bebas. Menurut Sartre, 1905 sehingga 1980, seorang ahli falsafah Perancis berpendapat bahawa peraturan dan prinsip kemoralan adalah terlalu abstrak, subjektif dan berubah-ubah. Beliau juga menyatakan bahawa tidak ada satu set peraturan yang boleh digunakan oleh manusia untuk menentukan tindakan bermoral. Oleh itu, relativisme individu dianggap sebagai mutlak. Tindakan baik atau buruk adalah berasaskan kepada pilihan individu secara bebas. Individu akan bebas bertindak dan bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri. Sebagai contoh, peperangan dan konflik antara ras adalah tanggungjawab manusia yang menimbulkan masalah-masalah tersebut. Maka, manusia yang juga menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah kerana manusia perlu bertanggungjawab terhadap pertimbangan dan tingkah laku moralnya sendiri. Teori kemoralan sosial cenderung mengaitkan peraturan masyarakat dengan konsep etika. Ia merujuk kepada standard atau ukuran moral yang merangkumi nilai-nilai yang mementingkan masyarakat. Individu bukan sebagai matlamat kemoralan. Nilai atau peraturan ini adalah ukuran dan persetujuan masyarakat. Oleh itu, individu bertanggungjawab untuk mematuhi standard moral ini demi menjaga kerukunan sosial yang sedia ada. Sebagai contoh, umat Hindu dikehendaki mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang menerusi dharma dan ahimsa. Teori kepribadian mulia, virtue. Menurut teori kepribadian mulia, etika adalah berkaitan dengan kepribadian, sifat perangai dan ciri watak yang mulia. Teori ini mula-mula sekali dikemukakan oleh Aristotle. Menurut beliau bahawa kepribadian yang mulia ini boleh dimiliki dan diperoleh oleh individu melalui latihan dan mengamalkannya selalu sehingga menjadi satu tabiat atau kebiasaan yang menyeronokkan dan menyenangkan. Teori ini menyatakan bahawa setiap kepribadian yang mulia merupakan jalan tengah, iaitu sesuatu nilai yang diamalkan itu adalah tidak berlebihan dan tidak juga terlalu kurang. Contohnya, seseorang yang mengamalkan nilai berani hendaklah mengelakkan diri daripada perkara yang terlalu berbahaya, tetapi bukan semua bahaya. Teori ini menekankan cara-cara ideal untuk individu menjadi seorang insan yang mulia. Sekian, terima kasih.